Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Para pendengar di IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kali ini kita dapat sama-sama lagi bersiaran di dalam ruangan Nur Qalbi untuk sama-sama kita berbicara mengenai kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Di dalam perbincangan kita yang lepas, kita telah berbicara mengenai halangan ataupun aqabah bagi ahli ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kita pelajari di dalam perbincangan atau halaqah kita yang lepas. Tiga penghalang untuk seseorang itu melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, penghalang kepada seseorang daripada melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan manusia kepada dunia. Dan ini hendaklah dirawat dengan kita berzuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, halangan yang berupa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Al-Ghazali telah menjelaskan bahawa halangan ini perlu dirawat dengan kita mewujudkan suatu masa untuk kita beruzlah dan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berkemampuan untuk melakukan sedemikian. Kemudian halangan yang ketiga ialah syaitan yang merupakan musuh kepada manusia, yang sentiasa memerangi manusia untuk menghancurkan kehidupan mereka dan menjauhkan mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga telah kita bincang di dalam halaqah yang lepas secara terperinci. Di dalam halaqah dan pertemuan kita pada kali ini, marilah kita sama-sama melihat bagaimana syaitan yang merupakan musuh kepada manusia akan sentiasa memerangi manusia untuk menjauhkan mereka daripada beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perbincangan yang lepas kita telah menyentuh mengenai pintu-pintu yang menjadi laluan kepada syaitan untuk merosakkan manusia, dan kita juga telah menyentuh mengenai bisikan-bisikan yang akan didengar oleh seseorang manusia di dalam hati dan jiwanya, sama ada bisikan itu daripada Allah, iaitu jika bisikan-bisikan yang menyuruh kepada kebaikan dan lintasan-lintasan yang mengajak untuk melakukan ketaatan, maka ia adalah lintasan daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun daripada malaikat. Sementara lintasan-lintasan yang mengajak kepada kemungkaran dan melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, maka ketahuilah itu adalah daripada syaitan. Sementara terdapat juga lintasan yang mengajak kepada kita untuk melakukan keseronokan dan menikmati kelazatan-kelazatan secara tabi'inya yang ada di dalam diri kita, maka ketahuilah bahawa itu adalah merupakan lintasan daripada hawa nafsu kita. Di dalam perbincangan kita hari ini, marilah kita sama-sama melihat pesanan dan peringatan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin mengenai tipu daya syaitan kepada manusia supaya mereka tidak melakukan ketaatan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin berkaitan dengan aqabah penghalang daripada seseorang itu melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, telah menyebut kepada kita 7 langkah yang merupakan tipu daya syaitan untuk menghasut seseorang daripada melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, bahawa syaitan akan menghasut manusia untuk tidak melakukan ibadat dan tidak melakukan ketaatan dan perkara-perkara yang baik dengan melalui 7 cara. Yang pertama,
syaitan akan menghalang manusia daripada melakukan ibadat tersebut. Bahkan mereka juga akan berusaha untuk menegah seseorang daripada melakukan ketaatan. Jika seseorang itu berjaya melakukannya dengan peliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan berusaha untuk menghasut manusia supaya menangguh-nangguhkan kerjanya. Ia berusaha untuk mencari jalan dan ruang supaya kerja yang ada itu tidak dilaksanakan sekarang. Perkara-perkara kebaikan itu tidak dilaksanakan, bahkan ditangguh untuk satu tempoh yang lain, sehingga nanti akan bertimbun-timbun kepada seseorang itu kerjanya, yang menyebabkan ia tidak akan mampu melaksanakan kerja kebaikan tersebut. Andai kata seseorang yang menangguhkan kerja itu, yang dihasut oleh syaitan itu berjaya menahan dirinya dan melawan syaitan dengan berfikir dengan secara logik dan waras, jikalau aku menangguhkan kerja hari ini, maka bagaimana aku akan melaksanakan kerja yang akan datang pada esok harinya? Jika berlaku sedemikian, maka syaitan akan berusaha dengan jalan yang ketiga, iaitu supaya seseorang itu melakukan kerja dengan secara tergopoh-gapah dan juga dengan secara sambil lewa. Seumpamanya dibisikkan kepada seseorang supaya melakukan kerja-kerja tersebut secara gopoh-gapah dan tidak melakukannya dengan sempurna, seolah-olah ia hanya melaksanakan untuk melepaskan batuk di tangga. Kerja-kerja yang seumpama ini sudah pastinya tidak akan sempurna sebagaimana yang dituntut oleh agama dan juga sebagaimana yang dikehendaki oleh majikan, dan juga kerja-kerja yang sempurna untuk mendapat faedah dan natijah yang terbaik. Bila seseorang itu juga berjaya untuk mengawal dirinya dan melaksanakan kerja dengan sebaik-baiknya dan tidak gopoh, bahkan dilaksanakan dengan sebaik-baik, maka syaitan akan mencuba jalan yang keempat, iaitu dengan memujuk seseorang itu supaya melakukan kerja dengan baik dan terbaik, namun dijolokkan kepada hatinya supaya ia melakukan kerja-kerja tersebut untuk mendapat perhatian dan pandangan orang lain. Untuk tipu daya yang keenam yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai suatu yang sangat sukar dan susah bagi seseorang untuk mengenal pasti tipu daya syaitan yang keenam ini, kecuali mereka yang mempunyai hati yang benar-benar peka dan sedar dengan helah dan tipu daya syaitan. Tipu daya yang keenam ini, iaitu syaitan akan berkata kepada seseorang itu, supaya kamu berusahalah dengan gigih, walaupun secara tersembunyi dan tidak dilihat oleh seseorang. Namun ingatlah bahawa segala kerja yang kamu lakukan itu pastinya suatu hari akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan daripada iblis ataupun syaitan melahirkan kenyataan dan kata-kata sedemikian untuk melahirkan di dalam hati seseorang hamba itu perasaan riak. Dengan perasaan riak tersebut, manusia akan tertipu dengan tipu daya iblis, sehingga menjadikan kerjanya itu nanti bukan lagi kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua adalah tipu daya yang sangat halus, yang menurut Imam Al-Ghazali bahawa tipu daya yang keenam untuk membangkitkan perasaan riak di dalam hati ini adalah di antara perkara yang sangat tersembunyi, yang jika tidak diperhatikan oleh seseorang dan jikalau hatinya itu juga tidak peka dan sedar, maka pasti ia akan tertipu dengan tipu daya iblis yang keenam, yang pastinya amalan dan kerjanya itu akan menjadi riak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau seseorang itu berjaya untuk berdepan dengan tipu daya iblis yang keenam ini, maka iblis juga akan membisikkan ke dalam hati seseorang, kamu adalah seorang yang baik, seorang yang hebat. Apa perlunya lagi kamu kepada amalan? Orang yang seumpama kamu ini tidak perlu lagi kepada amal. Dan inilah yang menjadi punca kepada kesesatan, kepada apa yang kita lihat di dalam kehidupan harian manusia.
Ada di antara mereka yang tertipu dan berkata, jikalau saya sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang berjaya dan akan masuk syurga, apakah yang akan menjadi mudarat kepada saya dengan sebab saya tidak melakukan amalan? Dan apakah yang akan memudaratkan saya jikalau saya juga tidak menyempurnakan kerja-kerja ibadat dengan sebaiknya? Dan andai kata saya melakukan sesuatu kerja dalam keadaan saya lakukan oleh budaya syaitan, dan kita akan terlindung dan terjaga daripada apa yang dilakukan oleh syaitan dan iblis ini untuk menyesatkan kita dengan berbagai-bagai helah dan tipu daya yang dirancangkan kepada manusia. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sepintas lalu yang kita dapat pelajari berkaitan dengan penghalang yang ketiga kepada manusia daripada melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu penghalang daripada syaitan, sebagaimana yang telah kita jelaskan di dalam halaqah-halaqah yang sebelum daripada ini. Seterusnya Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan kepada kita mengenai penghalang yang keempat kepada manusia daripada melakukan ibadat dan ketaatan kepada Allah, iaitu nafsu yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Manusia mempunyai jasad material dan mempunyai roh yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Dan di dalam jasad manusia ini juga tersembunyi suatu yang dikenali sebagai nafsu, yang sentiasa menyuruh manusia secara tabi'inya memuaskan kehendak nafsunya itu, yang cenderung untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran sebagai an-nafsul ammaratu bisu', iaitu nafsu yang mendorong dan mengajak untuk melakukan kejahatan dan juga kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah, ingatlah bahawa para ulama telah menyebut bahawa sesungguhnya nafsu itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala secara tabi'inya untuk mengajak seseorang manusia itu melakukan perkara-perkara keji dan juga mungkar. Sewaktu mana ia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana sifat tabi'i dan semula jadinya adalah sentiasa menyuruh kepada perkara yang keji, dan ia tidak menyuruh kecuali dengan perkara-perkara yang membawa kepada keburukan. Itulah tabiat sejati dan semula jadinya nafsu yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri manusia itu. Namun nafsu yang keji dan buruk itu sebagai satu ujian kepada manusia itu, jika dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menukarkan sifat yang mengajak kepada perkara keji dan mungkar dengan itu nafsu yang sentiasa tenang, nafsu yang sentiasa segar dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu yang mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah bagaimana nafsu yang dicipta secara tabi'inya, yang mengajak dan menyuruh kepada keburukan ini, perlu dilatih dan perlu dididik supaya menjadi nafsu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh itu Imam Al-Ghazali memperingatkan kita di dalam kitab Minhajul Abidin sebagai satu wasiat dan peringatan dan panduan kepada kita untuk menjadi orang yang beribadat kepada Allah. Imam Al-Ghazali berkata, "Alaika ya talibal ibadat bil hadari minan nafsil ammarati bisu." Wahai ahli-ahli ibadat atau orang yang mencari jalan atau menuntut untuk melakukan ibadat, menjadi kewajipan kepada anda untuk sentiasa berhati-hati dengan nafsul ammaratu bisu, yaitu nafsu yang sentiasa mengajak kita melakukan perkara-perkara keji dan juga mungkar. Kata Imam Al-Ghazali, fa inna bala'uha as'ab wa ilajuha a'sar.
Sesungguhnya ujian nafsu ini adalah suatu yang sangat sukar, dan merawatnya juga itu adalah suatu yang lebih sukar lagi. Oleh itu kata Imam Al-Ghazali, bagi mengatasi nafsu yang ammarah ini, merawat dan menjaganya supaya kita dapat menjadi ahli ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengingati dua perkara berkaitan dengan nafsu yang ada di dalam diri kita ini. Kata Imam Al-Ghazali, yang pertama, hendaklah anda ingat bahawa nafsu itu adalah merupakan musuh dari dalam diri anda sendiri. Dan musuh dari dalam ini adalah lebih sukar diatasi dari musuh yang berada di luar. Kalau kita melihat bahawa syaitan dan iblis merupakan musuh kepada manusia, tapi ia berada di luar daripada tubuh badan manusia itu sendiri. Sementara nafsu ini merupakan musuh kepada manusia, yang akan membawa kepada bahaya manusia sama ada di dunia dan juga di akhirat. Namun nafsu itu berada di dalam diri manusia itu sendiri, maka sudah pastilah ia suatu yang sangat bahaya kepada manusia itu. Dan yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya nafsu itu merupakan satu musuh, namun walaupun dia musuh, dia dicintai dan dikasihi. Dan kita sebagaimana yang kita tahu, para pendengar yang dirahmati Allah, bahawa tabiat manusia ini sentiasa tidak melihat keaiban apa yang dikasihinya atau apa yang disukainya. Dengan sebab itu, ia akan sentiasa melihat keaiban orang lain dan tidak sedar ataupun tidak cuba untuk menyedari tentang keaiban dirinya ataupun keaiban yang dikasihinya itu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Al-Ghazali memperingatkan kepada kita bahawa manusia bila dia merasai sesuatu yang buruk pada orang lain dan ia tidak melihat dan merasai keaiban dirinya, bahkan dia sentiasa melihat keaiban dan juga keburukan orang lain, maka ketahuilah bahawa ia telah berada di dalam persimpangan yang sangat jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan terhumbang ke dalam bahaya yang sangat yang boleh membawa kepada kehancuran dirinya dan akan memusnahkan kehidupannya di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana ia tidak akan memperbaiki dirinya tetapi akan merasai dan menyedari kesalahan orang lain. Ini adalah merupakan satu penyakit yang sangat besar yang ada di dalam diri manusia. Maka dengan sebab itu Imam Al-Ghazali memperingatkan kita dalam kitab Minhajul Abidinnya ini. Kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah, inna asla kulla fitnatin wa halakin wa zambin waqa'a fi khalqillahi min awalil khalqi ila yaumil qiyamah min qibali hadhihi an-nafs imma biha wahdaha atau bimuawanatiha. Kata Imam Al-Ghazali, ingatlah bahawa asal dan punca kepada segala fitnah dan kemusnahan serta dosa maksiat yang dilakukan oleh seseorang manusia di atas muka bumi ini kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah hari kiamat, semuanya adalah berpunca daripada hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Sama ada dengan sebab nafsu itu sahaja ataupun dengan sebab yang lain, namun dibantu oleh nafsu itu untuk menjerumuskan seseorang itu kepada kehancuran. Lihatlah contoh yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, bagaimana fitnah yang berlaku kepada iblis yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kerana hawa nafsunya yang bersifat sombong, yang tidak sujud kepada Adam dan engkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, serta sifat nafsunya yang mempunyai sikap dan juga sifat hasad dengki kepada Nabi Adam AS. Semua itu telah menghancurkan ibadatnya yang telah lama dilakukan kepada Allah dengan sifat yang sangat keji yang berpunca daripada hawa nafsunya sendiri. Kemudian lihatlah juga contoh yang berlaku kepada Nabi Adam dan juga Hawa alaihimassalam, bagaimana dengan sebab hawa nafsunya sehingga ia tertipu dengan kata-kata iblis, yang akhirnya Nabi Adam dan juga Hawa ini
telah dikeluarkan daripada syurga dan jatuh daripada jiwar Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Imam Al-Ghazali membawa contoh yang lain yang dapat kita lihat di dalam kisah awal kehidupan manusia dahulu, bagaimana kerana hawa nafsu yang ada di dalam diri manusia, iaitu kerana sifat dengki, kerana sifat bakhil yang telah ada di dalam diri manusia di dalam kisah Qabil dan Habil daripada dua anak Nabi Adam AS, yang telah menyebabkan mereka membunuh antara satu sama lain, yang akhirnya mereka mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah di antara kisah-kisah yang telah dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin untuk kita mengambil perhatian bagaimana bahayanya hawa nafsu manusia yang membawa kepada kemusnahan kehidupan manusia dan akan menyebabkan mereka tidak melakukan ibadat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar radio IKIM yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali memperingatkan kepada kita di dalam kitabnya ini. Katanya, wa'alam annaka la tajidu fil khalqi fitnah wala fadihah wala ma'siyah illa wa asulahan nafsu wa hawaha. Kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah, sesungguhnya kamu tidak akan dapati di dalam makhluk ini suatu fitnah, suatu fadihah, suatu maksiat, skandal dan maksiat, kecuali di sebaliknya itu, jikalau kamu teliti dan hayati, maka ia adalah berpunca daripada hawa nafsu yang rakus, yang mendorong melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Al-Ghazali, jikalau anda telah menyadari dan memahami betapa bahayanya nafsu yang ada di dalam diri manusia, jikalau begitu keadaannya, maka menjadi suatu yang sangat wajar bagi orang yang bijak untuk mengambil perhatian, mengurus, mentadbir dan mengawal hawa nafsu, supaya nanti kehidupan kita di dunia akan selamat dan kita juga akan mendapat kejayaan di dalam kehidupan kita di akhirat. Para pendengar radio IKIM yang dirahmati Allah, oleh itu Imam Al-Ghazali memperingatkan kepada kita untuk mengawal hawa nafsu ini supaya kita terjamin selamat di dalam kehidupan. Maka kata Imam Al-Ghazali, menjadi kewajipan kepada kita untuk menjaga nafsu ini dengan dua cara. Yang pertama, dengan kita mentarbiahkan hawa nafsu kita ini dan memperkuatkannya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu kita mendidik dan memperkuatkan nafsu ini untuk sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikut apa yang mampu dalam melakukan kebaikan, dan pada masa yang sama hendaklah kita juga menahan diri dan juga menghalang nafsu daripada berlarutan dengan kehendak-kehendaknya yang berterusan. Dan yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, kita juga perlu mengawal nafsu ini dengan ikatan atau penlijam ketakwaan dan juga warak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perlu kita mengekang hawa nafsu kita ini dengan menjadikan kita sentiasa bertakwa kepada Allah, sentiasa warak dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali menyebut ada tiga cara untuk kita mengawal dan mendidik hawa nafsu kita ini. Yang pertama, hendaklah kita menghalang nafsu kita daripada menikmati segala kelazatan-kelazatan. Kerana kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, bahawa sesungguhnya binatang yang liar akan patuh dan mengikut tuannya bila dikurangkan makanannya. Begitulah dengan nafsu, maka kurangkanlah kehendaknya supaya ia patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, cara untuk mengekang dan mengawal nafsu supaya patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nafsu tersebut hendaklah dibebankan dengan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya kata Imam Al-Ghazali, bahawa binatang seperti keldai dan sebagainya itu, bila ditambahkan kepadanya bebanan untuk dipikul dan dikurangkan makanan untuk dimakan, maka ia akan patuh kepada tuannya. Dan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali,
pada masa yang sama kita juga perlu memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya membantu kita untuk melawan hawa nafsu dan juga memberi pertolongan kepada kita untuk mendidik nafsu kita supaya sentiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada itu, maka kita akan mendapat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dihuraikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Selepas dijelaskan halangan-halangan yang 4 yang menghalang manusia daripada melakukan ibadat dan ketaatan kepada Allah, maka ketahuilah bahawa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan asas yang utama kepada manusia. Maka hendaklah manusia berusaha sedaya upaya untuk mencapai ketakwaan kepada Allah, kerana itulah yang merupakan wasiat yang telah diberikan oleh mereka yang terdahulu dan juga kepada mereka yang kemudian, sebagaimana yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran kepada umat-umat yang terdahulu dan juga umat-umat yang kemudian, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sesungguhnya kami telah mewasiatkan kepada mereka yang telah diberikan kitab-kitab sebelum kamu, begitu juga kepada kamu wahai Muhammad dan umat-umatmu, yaitu supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan meneruskan perbincangan kita mengenai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin ini, di dalam halaqah dan pertemuan kita yang akan datang. Sehingga bertemu lagi, nas'alullah Subhanahu wa taala an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla yattabi'una ahsanah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.